Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-35. Tidakkah engkau takut, hai segala perempuan, akan azab dan siksa api neraka? Maka jikalau engkau syak, cubalah olehmu dahulu akan api dunia, sementara belum lagi datangnya api neraka Jahannam. Kuasakah kamu sabar atau tidak? Maka bahawa sesungguhnya api neraka Jahannam itu terlebih panas dan keras siksanya daripada api dunia ini beberapa ribu ganda lagi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW memberikan beberapa peringatan kepada kita tentang orang perempuan. Ada hadis-hadis yang menceritakan bahawa fitnah daripada orang perempuan. Ada dua yang mendatangkan fitnah. Pertama, harta, dan kedua, wanita. Nabi suruh jaga-jaga sungguh dengan wanita. Bukan bermakna wanita ni jahat. Bukan bermakna wanita ni dibenci. Tapi Nabi suruh jaga. Sebab Nabi dia tahu pasal apa. Dan hari ini pun kita tahu jawapan dia tu pasal apa. Sekarang ni jelas tahu. Masya Allah. Berapa banyak yang dah jadi hilang malu, orang perempuan hilang malu. Main minum arak buat siaran langsung. Main menari terkinja-kinja buat live. Pakaian menjolok mata buat live. Mengaku pula dah buat kerja tak senonoh, buat sidang akhbar. Belum masuk lagi dengan budaya-budaya yang bukan-bukan. Mai penyanyi daripada luar negeri. Duk tunggu di airport, tunggu di hotel, menjerit, dapat dipeluk oleh artis Korea ni, kira bangga habis. Semua anak dara kita. Semua orang perempuan. Sebab tu Nabi pesan pada kita, orang lelaki-lelaki, jaga benda tu. Pada bapak-bapak, tolong jaga. Pada suami, jaga isteri masing-masing. Sebab yang duk banyak bantah ni, hak jenis perempuan tadi ni. Dia bantah tentang kewajipan aurat ditutup. Dia bantah tentang isteri kena taat pada suami. Dia bantah tentang perkara-perkara yang melibatkan pusaka. Bantah Islam melibatkan tentang konon-kononnya mendiskriminasi. Fitnah-fitnah ini datang dan merosakkan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala dah letak dah orang perempuan pada kedudukan yang sangat mulia. Allah Ta'ala jaga dah. Sampai Nabi SAW sebut, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Kata Nabi SAW, dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Jadi wanita yang solehah, engkau adalah perhiasan yang paling cantik, paling baik dalam dunia. Kalau kita pandang kepada langit, Allah Ta'ala kata perhiasan langit itu ialah bintang. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Bintang tu. Allah kata langit itu dihiasi oleh bintang. Maka banyaklah orang yang memuja, memuji, melihat keindahan bintang. Meneropong, mengkaji sampai jadi seronok dengan bintang. Cantiknya bintang. Allah Ta'ala hiaskan alam ni dalam dunia ni dengan pelbagai jenis warna.
pokok, buah-buahan, laut, gunung ganang mempunyai pemandangan yang sangat cantik. Belum lagi terjun dalam laut, tengok segala tumbuhan dalam laut, karang-karangan, cantik sungguh. Tapi Nabi kata, lagi cantik, lagi baik isteri yang solehah, perempuan yang solehah. Nak banding dari bintang, daripada gunung ganang, daripada laut, daripada pantai. Bayangkan tuan-tuan. Tetapi kenapa yang Nabi pesan kepada kita jaga orang perempuan? Sebab jenis mereka kadang-kadang bila nafsu menguasai, dia tak takut dah dengan Allah. Sebab itu dalam kitab ni dia sebut, hai orang perempuan, hang tak takutkah dengan azab api neraka? Kalau nak rasa api neraka, rasa dulu api dunia. Yang tu pun tak tahan. Kita duk tengok di Hawaii, di Maui, habis terbakar. Orang tanya terbakar lagu mana? Lagu tu, lagu mana? Tak, pasal apa? Dia bersambung ke mana? Rumah, taman, hotel. Bukannya dekat-dekat Ustaz. Jauh-jauh. Takkan bomba tak dan padam. Mai lagu mana? Tak tahu. Cuma Nabi sebut, di akhir zaman, api jatuh daripada langit. Bola api jatuh daripada langit. Itu tanda-tanda akhir zaman. Bila buat kajian, rupanya bola api yang mai daripada langit tu, buatan manusia. Yang duk tembak-tembak berupa bom, peluru, laser. Peperangan, pembunuhan dalam bentuk yang baru. Tak payah nak pergi hantar askar, mati tentera. Tembak aja. Yang ni yang kita takut tuan-tuan. Penguasaan langit yang Nabi sebut dalam hadis tentang orang-orang yang teringin nak menjadi penguasa dalam dunia. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita lihat di dalam surah Az-Zukhruf, balik tuan-tuan cari surah Az-Zukhruf, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun menjadikan rakyat dia, umat dia percaya, taat, ikut, walaupun dia mengaku dia adalah Tuhan. Takkan orang tak tahu Fir'aun ni daripada kecil? Takkan orang tak tahu dia ni duk daripada mana asal? Tiba-tiba, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan orang ikut cakap dia. Pasal apa? Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut, puncanya ialah Fir'aun memperbodohkan rakyat dia. Dan melakukan kefasikan, rakyat dia melakukan kefasikan. Jadi tuan-tuan, bagaimana manusia ini tidak takut lagi kepada Allah, sebaliknya mempercayai ada benda lain yang lebih berkuasa daripada Allah, macam Fir'aun buat, memperbodohkan kita. Saya pandai Ustaz, saya doktor. Saya pandai Ustaz, saya master. Saya Ustaz ada second degree Ustaz. Saya ada PhD Ustaz. Saya pandai Ustaz. Saya cikgu sekolah Ustaz. Memperbodohkan bukannya tak mengajar ilmu. Memperbodohkan bukan tak buat sekolah. Memperbodohkan pemikiran. Memperbodohkan pemikiran. Percaya apa semua percaya. Bila dah percaya, jadi bodoh. Bila dah ikut sahaja, percaya. Kita akan buat ekspedisi ke planet Marikh. Percaya semua. Ekspedisi ke planet Marikh, Tobang, percaya. Kita dah hantar robot ke planet Marikh. Percaya tak? Percaya. Jarak bumi dengan bulan ni 300,000 km lebih. Percaya. Hang sukat bila? Bila hang sukat? Tak tahu. Gambar bumi bulat tu pun orang percaya. Bila hang ambil gambar dari bumi tu? Hang duk tang mana ambil gambar nampak bulat tu? Bila masa kameraman pergi sana? Percaya semua, tak soal apa dah.
Maka bila dah semuanya percaya, tuan-tuan, apa pun yang dia buat, orang akan ikut. Kita diperbodohkan oleh sistem. Jadi macam itu. Dan bila dah diperbodohkan oleh sistem, mereka memperkenalkan pula budaya fasik. Seks bebas, arak, dadah, filem, macam-macam yang menjadikan orang tak takut lagi kepada Allah. Dihiburkan dengan hiburan yang seronok, dibuatkan dengan kehidupan yang seronok. Benda ini tuan-tuan boleh buka di dalam surah At-Taubah ayat 38. Allah Ta'ala kata, sampai orang nak diajak berjihad pada jalan Allah pun, orang tak mau. Sebab apa? Sebab mereka dah selesa dengan kehidupan dalam dunia. Sedangkan kata Allah, kehidupan, nikmat di akhirat lagi besar daripada dunia. Sedangkan nikmat dalam dunia ini adalah qalil, adalah sangat sedikit. Maka pengarang kitab ni sebut, kalau kamu tak takut kepada api neraka, rasa dulu api dunia. Yang duduk di Hawaii tu pun pakat lari duduk dalam laut. Panasnya, negerinya habis. Panasnya tuan-tuan. Itu hak terbakar di Hawaii. Kita kalau kena cerek elektrik pun, kita kalau minum air hangat pun terbakar lidah. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, ittaqullah. Allah sebut pada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik, kita sambung. Ketahuilah olehmu, hai segala perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, apabila tiada redha oleh suami kamu, niscaya tiada diterima amalan segala kamu, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun kita tak lepas daripada keredaan. Satu, keredaan Allah. Dua, keredaan mak bapak. Wali pun, kalau mak tak reda, habis. Yang kita duk baca sejarah, kisah, bagaimana wali Allah yang semayang tak tinggal. Semayang sunat tak berhenti buat. Mak mai, dia tengah semayang sunat. Dia tak jawab mak dia. Besok mak datang lagi. Dia tak layan mak dia. Duduk semayang tak berhenti. Mak dia kata, hang ni anak aku. Kamu ni akan ditimpa dengan fitnah. Jadi tuan-tuan. Fitnah mai kat dia. Satu perempuan mengaku mengandung zina dengan dia. Kecoh satu dunia. Hampa nampak je dia Tok Wali. Tapi dia dengan aku, ni nampak tak aku duduk mengandung ni anak dia. Oh, tuan-tuan, orang pakat kutuk. Mak kita, bapak kita. Tak lepas kita pada mak pak kita. Walaupun kita ni ustaz ke, penceramah ke, da'i ke, mufti ke. No, minta reda mak pak. Walaupun mak kita, pak kita tu sekolah pun tak pergi. Tak pandai pun. Tapi dia mak kita. Kena tunduk pada dia. Jangan duk angkat kenin, angkat misai. Duk kepak depan dia. Dia pak kita. Dua, keredaan daripada guru. Tuan-tuan buka kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Saya kadang-kadang seronok bila orang tak mau. Dia kata, Ustaz, tak boleh baca Ihya Ulumuddin, Ustaz. Hadis dhaif banyak. Hadis dhaif lain, hadis palsu lain. Palsu kita reject, dhaif mana boleh reject? Kita siapa nak reject hadis dhaif? Ulama-ulama ambil sebagai satu iktibar, inzar, pengajaran. Nak dijadikan dalil hukum, kita tak mau ambil dia. Kita ambil hadis dhaif untuk pengajaran kita. Dia hadis juga. Cuma ada 2-3 hak rawi yang dipertikaikan. Bukan terus tolak. Orang sekarang hari ni terus tolak. Dhaif, dhaif. Dhaif apa? Kita hak semayang ni pun kalau imam tu dhaif, apa masalah? Kalau ada hak canggih, yang betul, yang sahih, yang sihat, silakan. Tapi hak tu je duk ada pun. Dhaif lah sikit.
Bukan dhaif daripada segi bacaan dan sebagainya. Dhaif daripada berdiri kaki tak sama pasal accident. Accident tu kaki dia pendek sebelah. Jadi bila berdiri tu duduk sengit sikit. Itu nama dhaif. Ada hak betul dua-dua, ada bagi dia dulu. Kalau tak ada, pakailah ambil pengajaran. Sah lagi. Jadi tuan-tuan, dalam Ihya Ulumuddin tu, dia menjelaskan tentang dua perkara. Pertama, ibu, bapa secara biologi. Bin siapa? Hang bin siapa? Bin sekian. Mak hang nama apa? Maka itu adalah ibu yang dengan sebab ibu, dengan sebab bapa, mereka menikah, Allah izin, kita lahir ke dunia. Itu mak bapak biologi. Kemudian, siapa yang mengikuti mak bapak biologi ini? Nama dia guru. Guru tu macam mak bapak kamu. Dia membawa sampai ke akhirat. Tak faham tak? Kalau di hari kiamat, kita akan dipanggil berdasarkan bin kita. Kazim bin Ilyas dipanggil berdasarkan kepada bin. Sebab tu Nabi suruh kita bubuh nama yang elok. Sebab nama tu akan dipanggil di hari kiamat. Tapi setengah orang kata hadis tu dhaif Ustaz. Tak apa, buh anak nama Firaun. Walaupun hadis tu dhaif, pengajaran dia bagus. Bubuh nama anak yang baik. Di mana salahnya? Imam Ghazali bacakan hadis itu dalam kitab dia. Panggillah kamu dengan Nabi sebut akan dipanggil manusia ini berdasarkan nama mak pak dia. Mak bapak dia. Bapak dia. Satu lagi yang akan berkait dengan kita sampai ke kiamat. Bukan setakat mak bapak kita. Guru kita. Pasal apa Ustaz? Mak bapak saya melahirkan saya. Guru apa kena mengena dengan saya? Hang sembahyang siapa aja? Kamu sembahyang siapa aja? Kamu boleh baca Quran, siapa ajar? Kamu boleh buat haji, siapa ajar? Kamu yang tahu halal, haram ni siapa? Siapa yang ajar? Guru kamu. Bayangkan kalau guru tak ajar. Apa yang jadi pada kita? Mak pak kita lahirkan kita. Subuh-subuh SPE pergi hantar rumah pengasuh. 6 tahun, 7 tahun, subuh-subuh pergi hantar sekolah. Mak pak pergi kerja. Balik petang pukul 6. Masak-masak apa semua, pukul 9 tidur. Bila masa dia mengajar? Tambah pak pula. Kerja siang malam, reba lori pula. Mai Sabtu Ahad pergi mancing pula. Bila nak buat? Tambah pak dia tu pula penceramah bebas. Lagi tak ada di rumah. Bila dia mengajar anak dia, tobat lahum tak mengajar. Cikgu yang duk mengajar dia. Guru yang mengajar dia. Hang ada kaitan dengan guru hang sampai kiamat. Allah soal balik. Allah tanya balik. Amalan kamu, ibadat kamu. Sebab tu dua-dua ni kena minta keredaan. Pertama, mak bapak kita biologi. Minta reda mak bapak. Nombor 2, minta reda daripada guru kita. Ni mengaji. Kuliah. Tapi duk tibai dia. Bila nak dapat keredaan? Sebab tu banyak orang mengaji tapi tak berkat. Yang ketiga, siapa yang kita kena minta reda? Suami. Ni bagi orang perempuan. Duk di rumah pakai telekong, pergi kerja pakai telekong, labuhnya telekong. Baguslah hajah tutup aurat. Dengan suami tak hormat. Jerkah. Tengking-tengking je. Cakap tu Allah. Leha. Abang nak apa? Tak boleh tengok orang senang. Orang main TikTok pun susah. Cara jawab tu. Nasi tak ada ke? Abang tu duduk di kepala batas. Restoran, kedai makan Arab, kata Arab pula. Pilah beli abang.
Umbu jawab. Orang nak berzikir ni. Oh. Zikir pula ada cincin kat jari. Tak. Jaga-jaga akak-akak weh. Nabi sebut apa? Nabi kata, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat. Seperti ibadat Siti Maryam anak Imran. Padahalnya tiada redha daripada perempuan itu oleh suaminya. Nescaya tiadalah menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalannya. Dan dimasukkan dia ke dalam api neraka. Bersama dengan segala kafir, munafik. Dan berada di dalam lapisan dari bawah-bawah segala neraka. Melainkan jika dia bertaubat. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW. Fazfar bidzatid din. Taribat yadak. Dalam satu hadis Nabi kata, pilihlah perempuan yang beragama. Nescaya beruntunglah kamu. Ustaz, tadi Nabi sebut mana-mana perempuan yang amalan dia macam Siti Maryam. Siti Maryam ni kecil lagi dah. Mak pak dia main hantar duduk di masjid. Punya buat ibadat. Siti Maryam ni, tuan-tuan, makanan pun Allah turun bagi kat dia. Tak ada siapa pegang dia, tak ada siapa sentuh dia, laki-laki tak ada apa. Semayang, zikir, puasa. Baik sungguhlah. Di antara 4 wanita yang terhebat yang masuk syurga. Siti Maryam, dia masuk. Asyah, isteri Firaun. Ni adik ni nak apa ni? Ducati nak apa? Panggil Ducati kat dia. Pakai baju Ducati. Dia apa? Nak kertas? Mai bagi mai. Mai kat ustaz mai. Jangan langgar kamera pula. Mai. Mai tadi. Nama apa? Amran. Amar. Okey, surat cinta ni. Okey. Baik. Sagi. Nama terima kasih ya Amar ya. Ya, Amar Akbar Anthony insya-Allah. Baik. Tang mana Amar mai lupa tu yang tadi. Asyah isteri Firaun. Ni ketua dalam syurga. Yang ketiga, Khadijah. Ni hebat dalam syurga. Fatimah. Masya Allah. Akak-akak kalau janda, tak ada laki. Cuba contoh daripada Maryam. Orang kata macam-macam, dia tak peduli, dia buat ibadat. Akak-akak kalau dapat suami yang jahat macam Firaun tu, cuba tengok Asyah. Mana ada suami jahat macam Firaun? Suami kita tak sejahat tu lagi. Firaun ni bunuh budak-budak. Bukan seorang. Gila pula tapi mengaku Tuhan. Apa jadi pada Asyah? Dia tetap sabar. Allah bagi dia syurga. Nabi Muhammad itulah, ya Allah, yang duk korban siang malam, pagi petang sampai mati. Isteri baginda Siti Khadijah. Nak cari hak contoh di 4 orang ni ada pada kita. Kita anak yang berbakti pada bapa, ada contoh dia, nama dia Fatimah ahli syurga. Kita isteri yang duk korban pada suami, ada tak contoh dia? Ada, nama dia Khadijah. Kita isteri dapat pula suami jahat. Ada tak contoh dia? Ada, Asyah. Kita ni tak menikah. Kita ni ibu tunggal. Duk seorang-seorang. Ada tak? Ada bela anak seorang-seorang. Ada? Sabar. Allah bagi kekuatan pada hang. Nama dia Maryam. Alhamdulillah Ustaz. Saya ni macam Maryam Ustaz. Oi, mak ngah ni macam Maryam lah Ustaz. Oi. Alhamdulillah zikir la ilaha illallah tu 10,000 sehari tak? Baguslah. Quran 10 hari 10 juzuk 1 hari Ustaz. 3 juzuk khatam. Mak ngah ni Ustaz puasa tak tinggal Ustaz. Puasa sunat pun mak ngah tak tinggal.
Ustaz bayarlah mak ngah rajin puasa. Hari raya pertama pun mak ngah puasa. Oh, sesat sungguh dah mak ngah ni. Raya pertama pun puasa. Tiba-tiba mak ngah lawan suami mak ngah. Mak ngah tak dapat keredaan suami mak ngah. Mak ngah herdik dia, bantah dia, lawan dia, tak hormat dengan dia. Tak diterima amalan mak ngah. Nabi sebut pula, sebab itu suami-suami dia sebut fasfar bidzatiddin taribat yadak. Maka suami-suami laki-laki nak cari isteri, cari yang beragama. Insya-Allah engkau untung. Ustaz, isteri saya beragama Ustaz. Macam mana abang tahu dia beragama? Dia ustazah. Okey. Dia dulu masa maktab ambil pengajian Islam, okey. Dia pergi kuliah maghrib tiap malam Ustaz. Oi, bagus. Jadi dia tu kata banyaklah ilmu dia Ustaz. Abang faham ilmu tu tang mana abang? Yang kata ilmu tu tang mana? Hebat mah. Adakah dalam kitab ilmu atau dalam dada? Atau apa? Dia kata kitab ilmu yang kita duk mengaji tu ilmu dah. Sebab tu Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang dikatakan ilmu tu apa dia? Apa yang kau beramal dengan ilmu kau? Yang kita duk beramal dengan ilmu kita ni, itulah ilmu. Tuan-tuan sembahyang maghrib tadi. Mana tahu batal, mana tahu sah, mana kena baca wajib, mana yang kata sunat, mana yang kata rukun. Ilmu tu, itulah ilmu. Yang kita amalkan. Berapa banyak orang yang ada ilmu tapi tak amal. Belum tentu. Imam Ghazali kata, ilmu itu ialah yang memberi manfaat pada engkau. Sebab itu kita minta doa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat kepada aku. Nak cari orang berilmu, bersepak tuan-tuan. Sekarang ni beratus ribu setiap tahun masuk universiti. Budak lepasan SPM setiap tahun ratus ribu. 70% masuk universiti, college universiti. Yang tak sambung SPM berapa persen je? Ilmu banyak. Tapi berapa banyak yang bermanfaat untuk mereka. Maka Imam Ghazali kata, yang dikatakan ilmu itu apa yang memberi manfaat pada engkau. Maka barulah engkau dipanggil berilmu. Kalau tidak, belum berilmu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nak cari keredaan daripada mak, cari keredaan pada guru, cari keredaan kalau isteri daripada suami dia. Baik. Dan sabda Nabi SAW. Barang di mana perempuan yang menelik ia kepada muka suaminya dengan muka yang masam, nescaya dituliskan Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan. Maka jika mati ia dahulu daripada redha suaminya, nescaya dimasukkanlah ia ke dalam neraka. Ni yang ada satu hadis Nabi. Perempuan tu kata macam ni punya berat ya Rasulullah. Saya tak mau kahwin. Macam ni punya berat. Tarik muka masam pun dosa. Mau mati tengah masam tu ustaz ni, dia kata masuk neraka pula tak mau. Boleh tak saya tak menikah ya Rasulullah? Dah tahu sangat berat sungguh beban tanggungjawab sebagai isteri. Ada perempuan jumpa Nabi, tanya tanggungjawab dia. Dia bukan macam kita ni. Baru darjah 6 kata nak menikah. PMR tak habis lagi dah. Duk bercinta. SPM tengah duk periksa. Duk bercinta dengan cikgu. Dia tengok cikgu, cikgu tengok dia. Bila nak jawab SPM? Nak menikah. Allahu Akbar. Baguslah menikah muda-muda tu bagus. Tapi kena belajar tanggungjawab.
Baru ni saya buat kursus untuk pasangan yang dah kahwin di Melaka. Beratus datang, duduk dua orang, laki bini, laki isteri semua duduk. Penuh dewan-dewan. Saya kata macam ni, kena buat. Pas nikah tak main kursus. Dulu waktu nak menikah, kursus ambil sijil. Dapat sijil, hilang. Oyuk terus. Bila pula nak main berdua ni? Bila mahkamah panggil, tuan qadhi panggil, nak bergaduh, nak bercerai, baru panggil. Sebelum bercerai, kenapa tak buat program? Masjid kita ni kena buat ada program. Program pemantapan suami isteri. Berbetulkan balik. Apa masalah yang timbul lepas kahwin. Waktu bertunang tak nampak. Waktu bercinta tak nampak. Waktu belum nikah tak nampak. Dia terbit mai bila menikah. Dia jadi sombong, baran. Dia jadi tak romantik. Dia jadi macam-macam, Ustaz. Dia jadi tak tahu. Macam-macam benda suami saya buat. Lepas tu baru tahu. Belum tu ke manja lah. Awak manja lah. Duk wak-wak tiap-tiap hari macam burung. Pas menikah, aku. Kena buat tuan-tuan. Tiap-tiap bulan. Boh meja dua. Jangan duduk bersila macam ni lengah. Pasal lepas menikah ni terbit penyakit. Gauk lah apa lah. Boh kerusi elok-elok, boh meja elok-elok, dengar kuliah. Buat kursus. Pemantapan. Bukan pemantapan akidah. Pemantapan tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Sebab ada yang lepas kahwin, isteri yang tanggung suami dia. Lepas kahwin ni, suami kata, saya malas kerja, tak. Payah bos saya ni, payah. Saya lah duduk rumah senang, tak. Duduk di rumah bos semua, jiwa tenang. Tu siapa kerja? Isteri. Betul? Di rumah, dia. Dia makan, dia. Abang buat apa? Main lato-lato. Elok. Apa punya lelaki ni? Kemudian isteri kata, Ustaz, macam ni nak dapat keredaan. Saya tak tarik muka masa macam mana, Ustaz. Abang pilih kerja, abang. Oi. Motor ada, kereta ada, pilih buat Grab ke apa ke. Hang nak abang mati je. Hang tahu dah berapa banyak hantar makanan Grab mati tengah jalan, tahu tak? Nak bunuh lelaki ke? Hang nikah lain. Loh, tak kata macam tu. Saya suruh abang pergi kerja. Pergilah, tak mau hantar Grab. Pergilah kerja lain banyak lagi. Kerja selesai minyak pun boleh, buat cashier pun boleh. Mereka nak orang muda, orang tua mereka tak mau. Kalau kita abang pergilah menega abang. Nak menega siapa nak beli, orang tak ada duit lah ni. Kalau gitu abang pergi mancing kat laut. Hang pun tahu aku ni tak tahan laut nak muntah. Lala tidak. Lepas tu kita nak makan apa abang? Ulat dalam batu pun boleh makan liha. Dia tiru cerita Piramli pula. Isteri dia tarik muka masam. Tiba-tiba mati. Ustaz ni hadis ni lagu mana? Saya tak masam lagu mana Ustaz? Anak saya punya berak. Saya basuh. Padahal dia tak kerja. Duduk di rumah. Pinggan saya basuh. Padahal dia tak kerja. Dia boleh basuh Ustaz. Ni dia. Sedih tak dia? Sedih. Ada tak isteri Nabi masam muka? Ada tak isteri Nabi yang tarik muka? Ada. Tapi bersebab. Tidak Siti Sarah tak kata kat Nabi Ibrahim, bawa Hajar pergi tempat lain. Saya tak boleh tengok, saya tak boleh tengok ni, saya tak boleh tengok Hajar ni ada anak, abang pergi tempat lain. Siti Aisyah pun tuan-tuan tarik muka. Tarik muka bila ada isteri Nabi lain main hantar makanan, dia tepih makanan tu. Dia tepih makanan tu, jatuh bawah. Nabi kata, sekali lagi pinggan tu ganti balik. Biasa tu. Ada sebab dia. Kalau dalam keadaan macam ni, isteri sedih, takkan nak senyum je Ustaz. Malang nasib saya. Tarik muka masam juga. Atas sebab apa? Atas sebab perintah suami tu tak kena bercanggah dengan syarak. Dia kata, abang tak betul yang abang buat lagu ni. Abang suruh saya buat haram ni, abang tak. Tarik muka masam. Tarik muka masam depan aku.
saya bukan masam benci pada abang, tapi perintah abang ni tak kena dengan hukum bang. Tapi kalau isteri tadi tarik muka masam pada benda yang tak dibenarkan oleh syarak. Suami kata, pergi semayang no. Pukul 8 lah. Semayang pukul apa? Maghrib 7.33. Semayang. Pukul 8 tak semayang lagi ni apa? Abang dah balik semayang maghrib dah, hang tak semayang lagi. Duk main lato-lato juga. Yalah, duk jalan pergi ke bilik ayak sejengkai bibir ni. Masuk bilik ayak tu licin, jatuh, mati. Tu kena faham. Jadi abang-abang, kita nak bagi isteri kita taat pada kita. Redha pada kita. Jadilah kita suami yang baik. Jadilah kita suami yang bertanggungjawab. Tak ada sebab dia nak masam pada kita. Baik. Benda inilah yang berlaku kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ni tuan-tuan, Nabi duduk di atas Gua Hira. Nabi duduk di Gua Hira. Sekali turun, ambil makanan, apa semua, duduk, sekali naik tak balik. Siti Khadijah tak marah dekat Nabi. Sebab dia tahu Nabi tu siapa. Satu hari Jibril mai. Rasulullah dipeluk, Rasulullah diturunkan wahyu. Rasulullah balik rumah Siti Khadijah. Nabi menggigil. Nabi ketar. Kita jumpa pontianak duduk atas pokok pun ketar. Lah semua cerita hantu semua. Duduk atas pokok lah, atas kereta lah, macam-macam. Kena tengok hantu tu demam. Ni hak mai peluk Nabi ni bukan hantu. Kita dengan hantu pun demam. Padahal hantu tu OKU. Toyol, demam. Siapa? Dia bukan pakai spenda. Dia OKU. Seluar pun tak pakai. Jentik lato-lato dia, selesai masalah. Tapi punya takut lah. Takut dekat pocong. Pocong ni tuan-tuan, 10 langkah je larat. Lompat lepas tu letih tu. Kita nak takut kejadah apa? Dengan zombie pun kita takut. Zombie lagi lambat, duk goyang kepala. Dia bukannya laju, takut pasal apa? Tapi takut pada hantu tu lebih takut daripada Allah. Selama roh yang makan rasuah. Tak semayang selama roh. Jumaat tak semayang. Selama orang semayang Jumaat dia makan nasi kandar. Kuah sotong. Hang tak takut ke dengan Tuhan? Macam mana kita nak ajak orang supaya takut dengan Allah? Sedangkan khutbah Jumaat, tiap-tiap Jumaat, ittaqullah, ittaqullah. Bila Nabi balik dalam keadaan ketak tu, cuba tengok isteri solehah ni macam mana. Siti Khadijah ni tenangkan suami dia. Selimutkan suami dia. Dia tak kata dekat Nabi, rumah duk elok-elok, gatal duk dalam gua. Kena peluk dengan siapa tu, balik demam, susah ke orang. Mana ada Nabi, isteri dia cakap macam tu. Dia bagi semangat dekat suami dia. Ni kata isteri solehah. Suami menega 2 hari tak pergi dah. Kenapa bang? Orang tak main kedai kita, modal pun tak balik. Abang lah bodoh, tua-tua baru nak menega. Muda-muda tak mau menega. Ni bahasa isteri sekarang. Kenapa motor tu bang? Rosak. Lain kali beli second hand lagi, belilah, beli. Dah tahu dah second hand, katai beli. Lah motor rosak sekali, rosak je lah. Orang kata marah. Boom. Langsung tak bagi semangat. Abang hari ni puasa sunat tak? Puasa betul-betul. Puasa yang yuk pula, pukul 12 buka. Tak ada langsung nak bagi semangat. Tak ada. Abang pergi masjid tak tadi? Abang pergi buat apa? Saja lah. Duduk belakang. Baru nak pergi masjid. Tak pernah bagi semangat. Ada je tak kena.
Dia tak jadi macam Khadijah tu. Ala ukhbiruka ya. Kata Nabi, disebutkan kepada kita, kepada Khadijah, dia sebut kepada Nabi SAW, kalla wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kamu. Dia kata, Rasulullah, wahai suamiku, Allah tak akan biarkan kamu. Allah tak akan biarkan kamu. Allah akan jaga kamu. Sebab apa? Sebab kamu menyambung silaturrahim. Yasilur rahim. 2, sebab kamu bagi makan orang. 3, kata Khadijah, sebab kamu menolong orang miskin. Yang keempat, kata Khadijah, sebab kamu memberikan hak kepada orang yang patut menerima haknya. Dan yang kelima, sebab kamu memuliakan tetamu. 5, sebab ni wahai suamiku, Allah tak akan sia-siakan kau ya wahai Rasulullah. Jadi abang-abang, kalau nak supaya Allah jaga kita, buat 5 benda ni. Tuan-tuan nak tak Allah jaga kita? Buat 5 benda ni. Nombor 1, jangan putus silaturahim. Hak mana duk kempen teruk-teruk orang itu sudah lah. Dah habis lah. Sambung balik silaturahim. Jangan ada dendam, jangan ada kutuk, jangan tak cakap, jangan tak salam. Jangan duk tengok dia ni yang tak mau salam dengan aku tu. Dia ni tak pangkah tu. Tak usah. Habis lah, tutup buku. Kalau nak supaya Allah jaga kita, sudah. Kempen siang malam, besok kena pergi kerja. Tak kerja, tak ada makan. Sama. Hak menang ke, hak kalah ke, hak pangkah ke, tak pangkah ke. Semua kena pergi kerja. Tak kerja, tak jalan. So, apa masalah kita? Nak bayar tu, kita bayar. Kereta kita bayar. Rumah sewa kita bayar. Beli beras pun kita bayar. Tak ada apa. Sebab tu berpada-pada. Jangan sampai putus silaturahim. Benci pada orang, jangan melampau had. Nombor 2, apa yang Nabi buat? Nabi bagi makan orang. Dengan sebab Nabi tu bagi makan orang, jamu orang, Allah jaga dia. Siapa yang paling banyak jaga bagi makan orang selain pada Nabi Muhammad? Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim tu kalau dia makan, dia pastikan dia makan dengan orang. Bayangkan. Dia ada makanan tu, dia panggil orang makan dengan dia. Kongsi dengan dia. Kita kalau makan pula bersorok lah, tak tahu nak habang. Tak percaya buat rombongan naik bah. Duk menyuruh balik langsir bah, duk makan keripak. Orang sebelah macam tak bau. Punya kedekut tuan-tuan. Macam mana Allah nak berkat perjalanan bah? Dah tahu dah kita nak naik rombongan 40 orang. Bagilah pergi goreng keripak 80 biji. Bagi seorang 2 ketui. Ni tak. Duk makan keripak tu. Makan di depan. Hak belakang mu dengar. Pop. Dia tak bagi makan orang. Allahu Akbar. Nombor 3. Nabi bantu orang miskin. Nabi bagi yang hak kepada orangnya. Dan yang kelima, Nabi meraihkan tetamu. Nabi melayan tetamu. 5 benda ni, Siti Khadijah nampak perbuatan Rasulullah. Sebab itu bila Rasulullah kena peluk dengan Jibril, Khadijah kata, ya Rasulullah, jangan takut. Allah tak akan sia-siakan kau. Sebab kau 5 benda ni kau buat, Allah jaga kau. Jadi tuan-tuan, dalam hadis tu, Nabi buat 5 benda dan Allah jaga Nabi. Jom kita buat 5 benda. Ini kita ni, iyalah, payah cakap zaman sekarang ni, iyalah. Kita hormat. Orang nak berzikir lepas sembahyang, buat. Orang berzikir. Zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Buatlah.
Orang buat bubur Asyura, buat. Bagi makan orang. Bubur Asyura, tak mana salahnya. Potong kek, buh lilin pun orang duk buat. Dah hembus lagi, Nabi tak nak buat pun. Sambut hari jadi. Buh kek sampai 80. Tiup tak lepas 80. 60 je padam. Sakit nada, mati tu. Kita tak kata pula. Kalau kita tak mau buat macam itu, zikir lepas mayang tak mau, apa semua tak mau, kita buat apa yang Nabi buat. Baru cantik. Jom kita buat apa yang Nabi buat. Apa dia Ustaz? Nabi sambung silaturahim. Nabi bersalam, Nabi bagi salam. Hari ini kita bersalam dengan orang kenal. Kita bagi salam dengan orang yang kita kenal. Orang tak kenal mampu mihak. Mana dia yang kata hang ikut Nabi? Hang putih silaturahim sana, hang maki orang sini, hang maki orang sana. Di mana yang kata perbuatan Nabi? Ada tak hang bagi makan orang? Tak ada. Hari ni ada tak bagi makan orang? Tak ada. Kita aja makan. Kawan kita tak belanja. Jiran kita tak belanja. Ada hang ikut Nabi? Nabi bagi makan orang. Tetamu mai rumah hang, buka pintu pagar pun tak. Duk keluar kepala lagu tu lah. Tak panggil masuk pun. Aku nak panggil hang masuk. Rumah aku pun selerak. Kita duduk luar sudah no. Tak apa deh. Aku pun nak sat ni. Takkan dia nak kata, takkan tak boleh masuk. Kita awal-awal cakap dah. Aku nak panggil hang masuk pun, hang maklum sajalah. Rumah macam kapal pecah. Allah, tuan-tuan, hang ni nak jadi orang apa? Susah nak raih tetamu, memuliakan dia. Bagi dia makan, bagi dia masuk, sediakan tempat duduk yang baik. Allah takkan sia-siakan kita. Baik, kemudian. Dan cerita daripada Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. Apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, nescaya tiadalah menerima Allah Ta'ala akan sembahyang hingga kembali ia kepada suaminya. Kita sebagai mak, kita sebagai bapa. Anak kita menikah 2 bulan. Nikah orang mana Ustaz? Orang Kuala Muda. Ada? Tu ada lah bilik. 3 hari dah balik. Kenapa pakcik? Biasa budak-budak. Gaduh pa dengan lelaki tau. Ada tau. Tu lelaki tak main cari. Lelaki ada telefon, dia tak angkat. Biar pergi lepak lah. Tu pakcik tak nasihat anak pakcik, suruh balik ke rumah dia. Saya rumah tangga mereka, tak saya malas campur Ustaz. Apa masalah tu? Biasa. Budak-budak Ustaz. Dia merajuk pak tau. Laki dia janji nak pergi Aeon. Entah? Laki dia tak pergi dulu. Tak ada kerja pak atau bos suruh buat OT pak tau. Jadi kawan duk siap dah, duk tunggu. Tak balik-balik lagi. Pukul 11 pun sampai. Bye-bye lah. Telefon pun tak, bagi tahu pun tak, dia duk tunggu dah. Betul? Balik baru abang kata ada OT, emergency. Besok balik rumah, main ngadu kat mak dia lah. Kecil punya hal lah. Biasa. Dah pakcik gelap siapa? Pakcik tahu hak dia sembahyang maghrib tadi, isyak tadi, subuh besok, Allah tak terima sembahyang dah. Patut pakcik kata, hang pergi balik. Pergi balik. Bukan kita defend dia, bukan kita sorok dia, bukan kita tahan dia. Hang duduk sini. Selagi lelaki hang tak main, hang jangan balik. Kena ajak dengan lelaki hang tu. Ajak betul. Kita sebagai mak bapak ni, suruh dia taat pada Allah, taat pada suami, taat pada Rasul. Pergi balik. Panggil menantu kita. Din, main ambil ni. Ini hang dah sini ni. Lain kali hang tu nak OT ke, hang nak pergi menabang lah, kawan duk tunggu pada pukul 4 petang ni. Nak bawa Aeon ke apa, pergi bagi tahu lah.
Saya terlupa pak oi. Tak terlupa pun. Minta maaf lah. Dah minta maaf dah. Dia tak tahu merajuk sungguh marah sungguh. Ambil. Ni kalau saya ambil dia marah saya tak? Dah aku ada. Mai. Itulah pak. Itulah mak. Bukan main balur je. Kita pak abang kita macam mana pun mesti belah anak kita. Tu orang luar. Menantu tu orang luar. Jangan macam tu. Kita ikut belah Tuhan. Belah agama. Baik. Assalamualaikum. Berkaitan dengan fitnah wanita, wanita pada masa kini sangat berdikari. Berkerjaya, biasa ke sana kemari secara berseorangan atas urusan kerja, urusan rumah tangga, urusan peribadi. Apakah hukumnya seorang wanita yang masih bujang perlu keluar negeri seorang diri, sama ada dalam Malaysia atau luar negara atas urusan kerja ataupun untuk tujuan melancong, terutamanya dalam negara. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dulu, bila saya duduk nak pergi umrah, duduk di airport, saya tengok ramai anak-anak perempuan, anak-anak dara, ni tudung labuh, pakai jaket, pakai apa semua ni, sweater semua. Jadi saya pun nak pergi, nak boarding apa, nak masuk check in barang tu, jumpa dengan pak-pak, mak-mak mereka. Ni abang hantar anak ke? Mereka nak pergi Mesir. Oh, anak-anak perempuan lah. Dia lepas tanpa semua ni, dia pergi Mesir lah. Oh. Umur berapa? Ni dia umur 22. Oh, bagus. Tak apa, selamat. Dia dari pergi Iskandariah ke, ni pergi Qahirah ke, Alexander ke apa? Ni Qahirah. Saya pun terus duduk beratong lah, masuk beg. Orang belakang duduk bisik. Ustaz, tu anak dara tu. Pergi keluar negeri belajar. Nikah tak, laki tak ada. Pergi. Apa hukum tu Ustaz? Apa tinggal pergi tu? Belajar dalam Malaysia tak boleh ke? Bang, kalau dia duduk di Penang, saya kata, dia mengaji dekat UiTM Johor, dia seorang tak bang? Bukan kata pergi Mekah, pergi Mesir dia. Hak ada Johor, dia pun pergi seorang je. Pak dia tak tunggu, mak dia pun tak tunggu. Lepas hantar masuk bilik asrama ke, bilik sewa, dia balik. Tu macam mana pula bang? Sama je bang. Baik Mesir ke, baik Johor ke, baik Kuala Lumpur ke, sama. Sebab tu, cuba abang tengok saya kata. Perempuan tu pergi seorang ke? Tak. Dia pergi dengan siapa? Kawan-kawan dia. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Ada tak orang Malaysia tunggu di sana? Ada tak wakil Malaysia, wakil Persatuan Pelajar ke, apa, rumah Johor ke, rumah Penang ke, rumah Perak ke yang duk tunggu mereka dah? Ada. Apa itu? Itulah mahram dia, itulah peneman dia. Yang ramai-ramai ni pergi geng dia, dia bukan pergi seorang. Kemudian di sana pun dah ada orang uruskan, kedutaan dia uruskan dia. Kemudian bila dia masuk rumah pula, ada rumah sewa dengan dia, ada asrama dengan dia. Masing-masing negeri ni bang, ada pula rumah dia. Jadi mak pak ni hantar dekat apa nama KLIA, turun eskalator tu, bye-bye. Habis lah. Dah bye-bye tu, lambai pula. Habis lah dengan lambai-lambai tu. Selesai masalah dia. Mak pak pun tawakal Allah lah. Bila sampai di sana, kedutaan pula lambai. Kawan-kawan Persatuan Pelajar senior pula lambai. Bawa mereka naik van, naik bas balik. Maka tak timbul masalah. Bang. Cuma yang kita tak mau ni tuan-tuan. Yang hak seorang-seorang. Kita ni kadang-kadang berdikari. Berani. Ustaz, saya senang Ustaz. Laki tak ada, anak tak ada, apa tak ada. Yang saya ada X70 Ustaz. Apa kena-kena X70 pula? Saya PKS orang-seorang saya. Ya Ustaz, akak perempuan. Ustaz buta lah. Tak nampak saya perempuan. Akak duduk di mana? Kepala Batas. PKL. Upah Marhala. Beratus kilometer. Ustaz, 300 kilometer. Kenapa tak ada teman? Aman?
Tu Ustaz nampak dekat highway tu, jam punya ramai. Punya banyak jam tu. Itulah teman saya. Ya kan? Yang ni ya, yang disuruh berteman. Sebab tu kita, majikan, kalau ada staf kita, baik dia dah kahwin ke, baik dia belum kahwin ke, adalah teman dia. Majikan kena tahu juga, perempuan ni, dia dalam iddah. Suami dia mati, 3 bulan dah. Yang dia suruh dia pergi kursus di JB tu pasal apa? Sebab tu tuan-tuan, kalau majikan faham agama, dia jaga perempuan tu. Okey, Kak Lela tak payah pergi lah. Kak Lela dalam iddah. Kak Lela tak payah pergi lah. Kak Lela biasa. Kak Lela main kerja, duk main rumah, duk kerja, main rumah, duk rumah, main kerja. Sudah. Jadi dikecualikan pada Kak Lela sebab dia dalam iddah. 4 bulan, 10 hari. Jadi Kak Lela tak payah pergi. Pasal dia iddah mati lelaki. Kan senang hidup. Tuan, saya tak boleh pergi kursus. Saya dalam iddah. Arahan. Ini arahan. Kalau tak mau terima arahan, berhenti. Tuan, ni bukan masalah nak berhenti. Bukan saya tolak arahan. Tapi perintah agama melarang orang perempuan dalam iddah pergi tempat hak dia tak biasa pergi. Dah hang nak ikut agama hang ke hang nak ikut kerja aku? Oh, sombong Belagak kan. Sambar peti mati tu. Baik. Jadi minat mana-mana pada orang perempuan, janganlah rasa bebas sangat. Kalau sekadar duduk pusing tempat kerja seorang ramai, tu tak sampai 2 marhalah. Rumah kita bertam indah, tempat kerja taman bertam, tak apa. Rumah kita duduk belakang ni saja, tempat kerja pejabat tanah tu tak sampai 10 km, tak apa. Ni berani seorang-seorang hiking. Pergi Kinabalu, seorang-seorang dia. Bawa beg satu. Bawa handphone, bawa apa semua tu. Pergi Nepal. Panjat gunung. Pasal apa? Dah aman Ustaz. Saya pasang kemah seorang-seorang. Kemudian minum kopi seorang-seorang. Buat live pula. Healing. Healing. Main orang jantan tadi. Aman Ustaz, kita ada undang-undang Ustaz. Silakan. Dah Nabi kata kena ada teman. Teman. Pergi. Baik. Yang kedua. Berkaitan dengan hukum wanita ke masjid terutamanya untuk jemaah. Berjemaah pada waktu subuh dan isyak. Dan dengan tujuan untuk ikut kuliah. Kuliah pengajian. Hampir tiap-tiap hari. Kerana ada hadis, saya tak pasti hadis atau tidak, berkenaan dengan wanita lebih baik solat di rumah. Di tempat khas. Terutama sekali bagi seorang wanita yang masih bujang. Dan tinggal bersendirian sebab ditegur oleh rakan-rakan dengan berkata sedemikian. Baik. Ada tuan-tuan. Dia kata perempuan ni kalau semayang dalam bilik dia lagi bagus daripada semayang di tengah rumah. Perempuan hak semayang di tengah rumah tu lagi bagus daripada semayang di beranda. Perempuan hak semayang di beranda rumah dia lagi bagus daripada pergi semayang di masjid. Ada. Ada. Okey. Soalan dia, apa hukum wanita ke masjid? Haram? Sunat? Harus? Makruh? Atau apa? Wajib? Soalan dia ialah berdasarkan kepada wanita tu sendiri. Letak pada dia. Kenapa akak ke masjid? Saya nak belajar Ustaz. Saya langsung tak tahu. Mak saya mati, pak saya mati. Saya pun tak ada lelaki. Di masjid tu, dia orang mengajar fardu ain Ustaz. Dia orang belajar tauhid, dia orang ajar masalah fiqah. Lagipun saya nak pergi haji, saya nak buat kursus haji di masjid. Maka pergilah belajar. Fardu ain, wajib pergi belajar. Tak timbul masalah. Ustaz, saya tak maulah pergi masjid. Kenapa Kak Nak? Allah. Kak Nak kena 2 kali Ustaz. Kak Leha lagi banyak, 8 kali Ustaz. Apa? Ada orang jantan, duduk dalam jamban. Mereka ada kamera Ustaz. Mereka duduk ngendak kami. Loh.
Lepas tu ada kes hari tu laki-laki menyamar jadi perempuan pakai purdah, pakai telekung. Lepas tu duduk rabak kami minta air. Ada orang kena ke? Ada, opah som kena. Lah, opah pun kena. Maka kalau ada fitnah pada perempuan tadi, sembahyang di rumah lagi baik. Tapi saya nak ikut pengajian ustaz. Mereka ada live. Pergi belajar dengan live. Pasal apa? Pasal menimbulkan fitnah. Pasal apa menimbulkan fitnah? Hang datang ke masjid tu pula dengan pakai kain belah, tak tutup aurat. Bukan kata Tok Siak, Tok Imam pun tak jadi angkat takbir. Duk tengok lu. Kalau macam tu, hang tak usah pakai lagu ni. Kalau hang pakai juga, pergi balik. Pernah berlaku dekat sahabat. Dia pergi masjid ni, perempuan kan lagu mana atau pakai minyak wangi. Sahabat tahan. Balik, pergi tukar baju lain, wangi sangat hang ni, main lain. Pergi tukar lain. Kalau hang nak main masjid, jangan duk pakai wangi-wangi macam ni. Dia jadi fitnah. Itu maksud dia tu. Kalau kak liha kita ni tuan-tuan, dia pakai telekung, dia tak ada pakaian seksi, dia pakai semua elok, wangi sampai menjolok mata pun tak. Sampai kena pergi beli kedai bunga, bagi hadiah dekat dia, pasal wangi. Tu nama dia Mistral. Ingat ada iklan tu? Dia lalu dengan sebelah perempuan tu, berhenti nyantai tu. Pergi beli bunga sejambuk, hambat pula. Pasal apa? Wangi sangat. Tu fitnah. Jadi kalau kak liha main masjid macam ni, wangi sangat pun tidak, apa pun tidak. Telekung pula daripada kereta sampai di sini duk pakai telekung, tak ada aurat apa di dedah, silakan. Silakan. Sebab yang kita takut sekarang ni tuan-tuan, yang mai ke masjid ni, aurat tak ditutup. Bila? Akad nikah. Cuba tengok akad nikah. Dia tutup sikit. Nampak. Cuba tengok akad nikah, hak pengiring pengantin. Ketat baju ni. Ikut bentuk badan macam duyung. Duk sila depan naik qadi pula, duk bersimpuh. Sat tutup, sat buka, sat tutup, sat buka. Tu yang lambat nak naik qadi, nak akad nikah. Jenis ni hampir balik. Bagus, akad nikah dalam masjid, bagus. Tapi jaga peraturan. Kalau rasa tak mau jaga, pergi akad nikah bawah. Ingat, masjid dia ada peraturan dia. Dia bukan boleh duduk kira. Saya tak setuju tuan-tuan. Orang main muzik dalam masjid, saya tak setuju. Baru ni saya tengok mana agak. Saya main gitar. Sallallahu alam. Saya tak setuju. Nak main-main di bawah. Ni masjid. Masjid ni kalau hilang barang. Ada nampak lah kunci kereta saya. Ada lah siapa. Itu pun Nabi larang. Duk keloi, duk cari barang. Ada nampak? Pun Nabi larang tuan-tuan. Apatah lagi duk main pompang-pompang. Ngoleng-ngoleng. Ustaz ni maulid ustaz. Maulid tak maulid? Bunyi-bunyi tu. Ni tempat masjid ni tempat orang nak semayang. Tempat orang nak i'tikaf. Tempat orang nak baca Quran. Apa beza main muzik dengan basking? Yang basking, sisi minyak sembah. Orang di restoran, hampir main sana. Ni masjid. Kalau tidak ada beza masjid dengan medan ikan bakar sama-sama main basking, apa beza? Kalau tak ada beza dengan pergi supermarket, dengan pakaian main masjid, apa hormatnya masjid? Kalau kita sendiri tak menghormati nilai masjid itu tuan-tuan. Kak, pergi masjid buat apa kak? Kak nak mengaji, kak nak semayang. Okey, pasal apa? Sebab kak nak cari pahala. Duduk di rumah kak seorang, semayang seorang-seorang, main masjid dapat 27 kali ganda. Silakan. Kak dapat sunat. Silakan. Pakai elok-elok main semayang. Silakan. Tak jadi hal. Jadi, tengok kepada si perempuan itu. Kenapa awak ke masjid? Jadi kita tak boleh kata haram, jangan. Mereka juga ada hak untuk semayang, mereka juga hak ada untuk kuliah. Melainkan kita sebagai suami, kita ajar habis dah. Kita dah ajar segala hukum hakam pada isteri dah.
Jaga, pandai dah. Isteri ni pandai dah. Pandai pada ustaz yang mengajar. Maka tak payahlah hang pergi masjid dah. Hang duduk di rumah, jaga anak. Abang pergi masjid. Ilmu dah ada dah. Hang beramal saja di rumah, silakan. Dia tengok macam tu. Ustaz, ya, saya tak boleh pergi masjid Ustaz. Suami bagi, saya nak belajar. Nak berjemaah, tapi saya tak boleh pergi lah Ustaz. Pasal apa? Saya jaga mak saya. Mak saya lumpuh. Bapak saya pula sleep disc. Tak boleh bangun. Duk tukar lampin, kadang dah kencing pula. Duk meleleh. Jadi kawan-kawan kata, Som, hang sampai bila nak tak duk, tak main mengaji. Duk di rumah ya. Tapi dia orang tak tahu. Saya tak pergi masjid sebab saya jaga mak, saya jaga pak, saya jaga suami, saya jaga anak saya. Oh, kalau gitu pahala kak besar pahala. Kak berbakti dengan mak, berbakti dengan pak, berbakti dengan suami yang aksiden lumpuh tu. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, khususnya pada orang perempuan. Jangan duk tengok. Tak ajak ke Som pergi kuliah. Malam ni ada ceramah. Payah dia tu. Asal ajak tak mau. Asal tak mau ajak. Payah. Jangan sebut payah dulu. Pi cek dulu. Kenapa hang payah? Pi tengok Allah. Mak nyanyuk. Anak pula autism. Suami pula sibuk derebabah. Yang pak pula stroke. Macam mana saya nak pi kat anak pun. Kalau saya pi, anak ni autism. Sekali dia menjerit, dia pijak tok dia, mati pula. Hak tok dia pun tu dia lah. Kata nyanyuk, duk biak sekali lagi, dia berak, dia makan taik dia. Yang pak tu pula stroke, duk ya, siapa nak suruh dia makan. Tapi orang tak faham, orang duk kata saya tak suka. Sudah tuan-tuan. Sebab tu kalaulah kita berlapang dada, tengok satu-satu kan senang. Jangan kita pukul rata. Apa nak jadi ni? Sabar sat dulu. Dia jaga mak, dia berbakti pada mak, dia berbakti pada anak, dia berbakti pada suami dia. Besar sungguh dah pahala tu. Sebab bukanlah menjadi fardu kifayah pada mereka orang perempuan. Kita yang kena main jemaah. Tapi tak boleh kita menghalang mereka untuk datang. Mereka juga nak jemaah. Mereka juga nak dapat pahala i'tikaf. Mereka juga nak dapat kuliah. Sebab tu kadang-kadang saya ingat. Saya tengah ceramah tu. Orang perempuan tu buka lah lansir. Bidai, tirai, buka. Mai tu siok dia rentak. Tutup, haram. Oh, kesian sungguh. Saya duduk tengok bahagian bawah lansir tu. Apa-apa duduk ngendak nak tengok muka ustaz. Lah dia nampak saya babai dia pun letak balik tuan. Cengeng sungguh Tok Siak ni. Sampai buka lansir macam tu pun tak boleh. Tak apalah, hang tak bagi sangat. Bohlah TV kat depa. Boh besar. Bayangkan tuan-tuan dengar ceramah, tak tengok muka orang, tuan-tuan rasa apa? Lain tuan-tuan. Setengah-setengah tempat di masjid bagi orang perempuan, kipas pun tak ada. Kalau ada pun kipas tahap sakaratul maut. On switch ya, makcik leha tu ngucap dah di bawah lah. Sebab kita kata orang perempuan ni apa dah. Dia tak tahu perempuan lah yang penyumbang paling besar sedekah pada masjid. Mai kenuri kendara, mereka lah ke depan. Mai menghidupkan masjid, mereka. Tapi kadang-kadang tandas orang perempuan jauh. Lampu tak cukup, kipas tak cukup, keselamatan untuk mereka tak cukup. Tuan-tuan yang saya muliakan, mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni ada kebaikan, keberkatan daripada kita. Jadi akak-akak, dengarlah masa muka. Recap balik daripada kuliah kita. Jangan masa muka tak tentu hala. Ya, kadang-kadang kita tarik muka masam pada suami. Dengan sebab itu kita dibenci pula, dilaknat pula oleh malaikat. Masam muka.
Sabak banyak-banyak. Tak payah tarik muka masam. Senyum saja. Rasa-rasa tak pun nak senyum, pergi tempat lain. Pergi buka peti air bagi atas, masuk kepala dalam tu. InsyaAllah. Tak payah muka masam nah. Jadi kok lain pula muka masam tu. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.